Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini. Okey, hari ini Ustazah akan masuk tajuk yang baru iaitu Nabi Muhammad Pemimpin Agung. Okey, untuk pendidikan Islam tahun 5 ya. Okey, murid-murid boleh merujuk buku teks awak di halaman 150. Okey, jom kita tengok apa itu Nabi Muhammad Pemimpin yang Agung. Okey, objektif hari ini adalah menyenaraikan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dengan betul. Maksudnya, murid-murid perlu senaraikan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okey, boleh rujuk di halaman 152 dan 153. Okey, untuk tajuk ni kita fokuskan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okey, peranan yang pertama iaitu peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat, iaitu Nabi Muhammad pemimpin kepada masyarakat di mana? Okey, di Madinah. Iaitu yang pertama, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Untuk pengetahuan murid-murid, di Madinah ada banyak agama. Jadi di sini tugas Nabi sebagai pemimpin, beliau menyatukan masyarakat Madinah walaupun mereka berbilang agama ataupun kaum. Okey, yang kedua, menyemai sikap menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW semaikan sikap hormat menghormati di antara satu sama lain. Berbeza agama, berbeza kaum tetapi saling hormat menghormati. Okey, seterusnya yang ketiga, berganding bahu antara pemimpin dan rakyat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan rakyat berganding bahu untuk menjadikan Madinah itu negara ataupun tempat yang aman, damai dan harmoni. Okey, seterusnya sebagai pemimpin masyarakat, Nabi Muhammad tidak menggunakan kekerasan atau paksaan. Maksudnya, Nabi Muhammad dengan baik hati memimpin masyarakat dengan baik. Tiada paksaan atau kekerasan. Seterusnya, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Jadinya di masjid menjadikan pusat dakwah iaitu belajar agama ataupun segala yang berkaitan dengan agama Islam. Okey, seterusnya memupuk nilai murni dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Itu tugas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Okey, seterusnya kita tengok pula Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Maksudnya Nabi Muhammad ini sebagai ketua dalam peperangan ataupun sesuatu peperangan, Nabi Muhammad adalah sebagai ketua ataupun tentera di Madinah. Okey, yang pertama, menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Maksudnya tiada peperangan, menghadirkan atau menawarkan supaya perdamaian di antara kabilah. Tidak menawarkan peperangan. Okey, seterusnya merancang strategi peperangan. Sekiranya berlaku juga peperangan, Nabi Muhammad merancang strategi dengan baik.
Okey, seterusnya mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Nabi Muhammad sangat bijak dalam mengatasi musuh ataupun mengetuai peperangan. Baginda seorang yang sangat tenang. Menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad sangat menjaga adab ketika berperang. Baginda sentiasa berpesan kepada sahabat-sahabat supaya tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya peranan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Okey, kita tengok apa dia peranannya. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah sebagai asas menjatuhkan hukuman. Sesuatu hukuman yang dijatuhkan berpandukan kepada Al-Quran, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Berdasarkan bukti yang paling penting dan saksi. Tanpa pilih kasih. Dan yang terakhir, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Baik, seterusnya peranan Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Kita tengok apakah dia peranan Nabi Muhammad. Yang pertama, menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah, iaitu ekonomi yang tidak berlandaskan Islam. Yang kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak, iaitu memberikan zakat kepada fakir miskin dan asnaf, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Nabi Muhammad SAW bertanggungjawab menjaga ekonomi supaya berlandaskan Islam, tiada riba, tiada rasuah dan tiada penipuan. Okey, itu sahaja peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.